Baik, seperti yang kita janjikan, kita bersama segmen ceramah Ramadan Bulan Mulia. Hari ini tajuknya di hujung minggu ini mengenai dengan kelebihan bersedekah. Satu amalan yang amat dituntut kepada umat Islam, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini kita ni sama-sama merebut pahala berlipat ganda. Betul ya. Jadi untuk topik pada hari ini kelebihan bersedekah, turut mengundang ke studio Rampai Pagi yang mulia Ustazah Rosni binti Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Rampai Pagi. Apa khabar pada pagi ini Ustazah? Alhamdulillah baik. Hani? Syukur Alhamdulillah baik juga. Sarina? Alhamdulillah. Kita sama-sama berpasing-pasingan. Sambil itu kita ni bersedekah senyuman. Yes, betul. Betul ya. Tapi sebenarnya ni Ustazah ya, kalau kita ni merujuk kepada topik yang dibawakan pada hari ini, apa sebenarnya konsep sedekah yang ingin kita ni ketengahkan yang turut merujuk kepada syariat agama kita ni Islam. Ya. Terima kasih Hani dan Sarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para penonton yang saya hormati sekalian, alhamdulillah bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita ni pada pagi 11 Ramadan yang mulia harian ya, menerusi Rampai Pagi, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan pengampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang kita ni maklum, bulan ini adalah bulan yang di mana segala amal kebajikan kita ni lakukan itu dilipat gandakan pahalanya. Bermula daripada amalan fardu sehinggalah ke amalan sunat yang ada di bulan Ramadan ini. Contohnya sembahyang tarawih hanya kita lakukan di bulan Ramadan. Kemudian bertadarus membaca Al-Quran dan indah kurang juga dengan sedekah dan lain-lain lagi. Jadi Islam sentiasa menerapkan nilai-nilai murni ke dalam hidup kita ni. Islam juga sentiasa mengajar kita ni untuk sentiasa berbuat baik kepada semua, indah kira agama, bangsa. Dan juga salah satu cara kita ni kan berbuat baik ini adalah dengan cara menyayangi dan bantu-membantu melalui menghulurkan sedekah. Jadi tajuk kita ni hari ini Masya Allah sangat sinonim dengan bulan Ramadan ini ya, iaitu sedekah. Dan juga mengenai dengan sedekah ini ia merupakan sesuatu yang lazim kita ni lakukan indah kira masa, indah kira waktu. Apatah lagi di bulan Ramadan ini. Tetapi apakah konsep sedekah ini sebenarnya? Jadi konsep sedekah ini sebenarnya ia indah mengurangkan harta. Sebab kalau kita ni fikir sebenarnya, kadang-kadang kalau kita ni terfikir sedekah ini, kita ni memberikan harta kita ni kepada orang. Kalau difikir secara logik pun berkurang harta kita ni. Tetapi sebenarnya hadis daripada Nabi SAW tidak akan berkurang harta dengan bersedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kemuliaan baginya. Jadi dengan adanya jaminan daripada hadis Nabi SAW ini, dapat kita ni ketepikan persepsi yang mengatakan sedekah ini mengurangkan harta. Bahkan sebenarnya sedekah ini melipat gandakan rezeki kita ni. Rezeki ni bukan sahaja dari segi mata wang ringgit ataupun harta benda seperti yang tadi ada Sarina katakan. Rezeki ini boleh juga dikatakan dari segi, diartikan dari segi nikmat kehidupan kita ni, kesihatan kita ni, kemudian kelancaran setiap urusan kita ni itu. Okay. Dan dari hadis dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, setiap perbuatan yang baik adalah sedekah. Dan di dalam hadis yang lain lagi ada menyatakan bahawa senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Seperti kita ni bersenyum hari ini ya. Dan kemudian kita ni memerintahkan seseorang untuk melakukan kebaikan dan melarang daripada melakukan kemungkaran juga adalah sedekah. Kemudian kita ni memberi petunjuk kepada orang yang sesat di jalan juga dikira sedekah. Dan kita ni melihat kepada seorang yang buta yang tidak dapat melihat, lalu kita ni menolongnya juga adalah sedekah. Dan kemudian apabila kita ni menghilangkan batu, duri ataupun merbahaya yang ada di jalan pun juga dikira sedekah. Jadinya dapat disimpulkan di sini sedekah itu bukan terhad kepada wang ringgit sahaja. Setiap perbuatan
amal kebajikan yang baik yang niat ketani ikhlas kerana Allah Ta'ala itu adalah sedekah. Dan juga sebab tu tadi konsep sedekah ini sangat luas dan yang penting adalah tujuannya, niatnya kerana semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Jadi itulah keindahan di dalam agama Islam ini, di mana Ketani memikirkan sedekah ini sebenarnya amat meluas, bukan sahaja harta benda Ketani yang boleh disedekahkan, namun dari segi tenaga, dari segi perilaku gerak laku Ketani, dari segi Ketani membuatkan seseorang itu rasa bahagia pun boleh juga dikatakan sebagai satu sedekah Ketani, asalkan Ketani ikhlas dalam niat Ketani itu. Masya-Allah. Dan juga telah pun Ketani ketahui sebentar tadi mengenai dengan pengertian rezeki itu juga. Sedekah dan juga rezeki itu amat meluas, bukan sahaja mengenai dengan wang ringgit. Namun dari segi bila dan juga kepada siapa sedekah itu lebih afdal diberikan. Terima kasih Hania. Amalan sedekah merupakan amalan yang mendidik dan menanamkan sifat prihatin ke dalam diri Ketani, sifat suka tolong menolong terhadap sesama makhluk Allah. Dan amalan ini sebenarnya ia membuka jalan bagi Ketani kan mengeratkan silaturahim, mengeratkan lagi rasa ukhuwah Ketani di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi bersedekah merupakan amalan sunat yang boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja sebenarnya. Namun Nabi SAW pernah ditanyakan sedekah apakah yang paling afdal. Lalu Rasulullah SAW menjawab sedekah di bulan Ramadan. Dan kemudian para ulama turut mengatakan bahawa waktu yang paling afdal untuk bersedekah adalah di bulan Ramadan, terutama sekali di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini kerana kemuliaan bulan Ramadan itu sendiri dan seterusnya diikuti lagi hari-hari kebesaran dan kemuliaan Islam. Contohnya setiap hari Jumaat. Lazim Ketani di negara Ketani ini Ketani nampak melihat sedekah itu sebenarnya dilakukan bila-bila masa. Setiap hari Jumaat pun Ketani akan nampak ada orang bersedekah. Lebih giat lagi orang bersedekah. Dan juga di dalam bulan Ramadan ini lagi aktif budaya bersedekah itu. Namun bukan bererti Ketani ini mesti melalaikan sedekah Tani ini tunggu bulan Ramadan baru takkan bersedekah ataupun tunggu hari Jumaat baru bersedekah. Bahkan sebenarnya Ketani dituntut untuk menyegerakan sedekah Ketani. Kerana apa? Ditakuti sekarang bukan Ketani yang bersedekah orang, tapi orang yang menyedekahkan Al-Fatihah buat Ketani. Sebab itu dianjurkan untuk Ketani mencepatkan sedekah, menyegerakan sedekah Ketani itu. Dan juga waktu-waktu itu sebenarnya adalah dorongan untuk Ketani lebih memperbanyakkan lagi sedekah itu. Jadi Ketani sendiri mengetahui dalam agama turut menyatakan bahawa sedekah ini juga antara lain khaifiatnya ataupun fadilatnya pembenteng daripada bencana ataupun musibah, memanjangkan umur juga insya-Allah dengan izin Allah. Jadi Ketani mengetahui amalan bersedekah ataupun waktu-waktu bila Ketani lebih afdal bersedekah walaupun dinyatakan di bulan Ramadan, tetapi janganlah Ketani merakam dalam mindset Ketani tunggu Ramadan baru bersedekah. Tapi ada tadi satu iktibar yang perlu Ketani ambil kira dan ambil renungkan secara mendalam. Dalam hal ini juga ni Ustazah, ada yang bertanya Joni, kalau tadi itu waktu bila yang afdal Ketani kan memberi sedekah, mana satu yang afdal ni? Ketani bersedekah tu orang tahu ataupun Ketani sedekah sembunyi-sembunyi? Okey. Terima kasih Sarina. Ada disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 271 yang lebih kurang mafhumnya, jika kamu menzahirkan itu menampakkan sedekah kamu, maka ia adalah baik. Dan apabila kamu menyembunyikan sedekah kamu, maka ia adalah lebih baik bagi kamu. Jadi di antara kedua-dua ini sebenarnya indah salah ketanikan bersedekah sama ada secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Apa yang penting di sini adalah niat yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dan perlu juga Ketani jaga waktu bersedekah itu adalah jangan sampai Ketani mengaibkan ataupun memalukan penerima sedekah ini. Atau yang perlu Ketani jagalah. Sebabnya Ketani kan bersedekah ini, niat Ketani lillahi ta'ala. Kan mendekatkan diri Ketani kepada Allah. Kan menjaga silaturahim Ketani sesama penerimaan ini juga. Tetapi andai kata perbuatan sedekah Ketani itu boleh memalukan penerimaan ini, maka ia berubah sudah
tujuan Konsep sedekah tu. Yes, niat konsep sedekah sedekah tu. Jadi berkaitan dengan etika kita ni dalam bersedekah, memang sama dengan, agak sama sedikit dengan apa yang telah pun kita kongsikan Bincangkan. sebenarnya Ustazah Haria tu pada hari Pada Jumaat, Jumaat lepas, sewaktu Cyber Security Brunei, Ya. adalah mengenai dengan bersedekah dan juga dalam kita ni cuba berhati-hati Indah mengkongsikan, menghormati privasi. takut terkongsi sebarang maklumat yang orang yang dibantu indah mahu orang lain tahu. Betul. Jadi ada etikanya juga dari segi cyber security dan juga dari segi perspektif Islam itu sendiri. Jadi Ya. adab-adab yang harus kita ni jaga apabila kita ni bersedekah. Okey. Terima kasih. Okay. Jadi adab-adab untuk ketanikan bersedekah ni, yang pertama barang yang akan ketani sedekahkan ni juga sebenarnya mestilah barang yang baik, elok dan juga halal. Biasanya kalau waktu hujung bulan sebelum ketanikan keluar membeli barang dapur, tani cek dulu apa yang kurang. Lihat di dapur ni masih banyak ni barang makanan tin contohnya. Kemudian lihat Allahu expired sudah, luput sudah tarikhnya. Kan dibuang sayang. Kan dibuang sayang. Sedekahkan dah saja. Allah. Atau bukannya adab yang baik bahkan Allah melarang ketani untuk memberikan sesuatu yang indah baik itu. Yang kurang elok atau tidak elok. Jadinya ketani pastikan barang yang akan ketani bagi itu barang yang baik, yang elok, yang masih boleh digunakan, yang masih dan juga halal, kerana daripada sedekah barang yang halal ini akan memberi keberkatan itu. Keberkatan itu berbalik semula kepada ketani. Dan seterusnya juga sunat ketani bersedekah dengan benda-benda yang ketani sukai, yang ketani sayangi. Di dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah berfirman yang lebih kurang mafhumnya, kamu tidak akan sesekali mencapai hakikat kebaktian yang sempurna sehingga kamu menafkahkan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi. Jadinya contohnya lah, ketani suka makanan lain contohnya tani suka daging masak kicap, masya-Allah. Kemudian jiran ketani ini pun dia suka juga daging masak kicap. Ketani memasak kononnya kan bersedekah daging masak kicap ni, tetapi yang ketani bagi kuahnya saja kepada jiran ketani. Dagingnya ketani nak bagi, ketani sayang. Kononnya mahal. Kononnya mahal. Kuahnya saya dibaginya. Jadi itu bukan adab yang baik kan? Sebab apa? Kalau ketani suka kepada daging itu, ketani pun tahu jiran ketani suka, why not? Ketani berbagi rezeki itu dengan bersedekah. Ketani dengan bersedekah ketani dapat pahala, dengan memberikan apa yang ketani suka pun ketani dapat pahala sunat ekstra lagi. Dan sesuai je dengan hadis sesuai dengan hadis Nabi SAW, tidak sempurna iman seorang muslim jika ia tidak menyayangi saudaranya sebagaimana ia menyayangi dirinya sendiri. Jadi salah satu cara ketani menyayangi itu adalah dengan memberikan apa yang ketani suka, ia pun suka. Dan seterusnya juga jangan mengungkit-ungkit. Ketani bersedekah ni niat ketani ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh tadi sipulan tadi memberi sedekah daging masak kicap kepada jiran. Waktu baik-baik lain kemudian esok lusanya berlaku salah faham. Terus si pemberi ni sipulan ni menyasal membagi daging atunya, itu kan mahal. Contoh. Jadi sayang pahala yang mula-mulanya kena bagi tu pahala kerana ikhlas, kemudian kerananya mengungkit, Allah tarik balik pahala tu, rugi. Dan juga seterusnya ketani mesti menjaga air muka penerima sedekah ni. Kalau sekiranya penerima sedekah ni tergolong daripada orang yang memerlukan, sekiranya pun ketani kan menzahirkan sedekah tu dengan tujuan untuk jadikan teladan untuk orang ramai supaya mengikut, boleh, tidak salah. Tetapi adalah lebih baik kalau ketani menanyakan penerima, bolehkah mohon kebenaran, memohon kebenaran, izin. Sekiranya penerima tidak ada masalah, artinya boleh. Kalau sekiranya tutup nama, tutup alamat apa itu, jadi ketani ikut, hormati. Tutup wajah itu adab yang perlu ketani jaga dalam ketani kan melakukan kebajikan dalam sedekah ni lah, insya-Allah. Sebab Joni Ustazah, lumrah juga orang bagaimana keadaan kehidupan kita ni apabila kita itu menerima pemberian hadiah ataupun sedekah tu, seperti kita itu membalas kebaikan itu kan. Apabila dipinta sesuatu oleh si pemberian ni, boleh ku share gambar kita ni. Kita ni orang
terasa terhutang budi kerana diberikan bantuan kan. Maka di sana tak kita bercakap, apa boleh tak apa. Sebenarnya hati Indah merelakan. Apa amalan terbaik dan juga nasihat Ustazah dalam menangani perkara macam ini? Okay, terima kasih. Sebisainya lah. Sebisainya. Okey. Jadi dalam ketanikan bersedekah ni berbalik semula kepada adab ketani itu. Ketani kan bersedekah mula sekali niat ketani kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketani kan menjaga silaturahim. Ketani kan membantu saudara ketani. Jadi dengan cara memberi sedekah ni, ketani kan mau bukannya pahala kerana sedekah sahaja, tapi ketani kan mau pahala yang lain lagi, pahala menjaga silaturahim itu. Kemudian pahala ketani melakukan kebaikan dengan menjaga hatinya, menjaga air mukanya. Itu yang perlu ketani ambil kira juga. Ketani faham je konsep itu sebenarnya. Jadi mendapat pahala itu sebenarnya bukan sahaja dari segi sedekah, tapi cara-cara ketani menyampaikan bantuan itu. Di samping itu juga tadi Ustazah telah pun juga menghuraikan antara adab-adabnya adalah juga dengan memastikan jangan kalau sekiranya jangan berbalas-balas, jangan mengharapkan balasan juga. Tadi katanya mengantar kuah, esok tadi mengantar kuah kicap, esok antar anu saja, kuah kari saja. Ayamnya ketani simpan. Jangan macam tu. Saya percaya juga amalan hidup bermasyarakat di negara Brunei Darussalam, kalau orang melihat daripada teladan daripada generasi-generasi sebelum ini, memang telah mengaturkan dan mengajar kita ni sesuatu yang murni, baik, nilai-nilai baik itu. Janganlah kita ni hanya kerana kita ni tu ada terdetik di hati terasanya orang apa tu istilahnya kalau karit bertakang, tapi kan mau bersedekah kerananya orang ramai bersedekah di bulan Ramadan hanya kerana terikut-ikut, jangan sampai kita ni mengurangkan pahala bersedekah. Lain pulangnya orang di yang apa terjadi sebab tadi dapat fikir secara rasional Ustazah, sebenarnya apa yang lurus di hati kita ni, apa yang usul ataupun apa yang rasanya kurang. Kalau tadi kalau bersedekah buat tak sehabis baik. Seperti yang Ustazah nyatakan tadi, menyedekahkan sesuatu yang kamu sayangnya itu adalah sunnah jua, yang dianjurkan dalam agama Islam, dan insya-Allah jua dengan redha Allah si pemberi itu akan menerima ganjaran pahala yang bukan hanya dijanjikan berganda di bulan Ramadan, tetapi juga pahala ekstra itu. Ekstranya sentiasa ada. Jadi dalam hal ini mungkin ada sebarang saranan dan juga nasihat, sesuatu yang boleh kami rumuskan daripada topik yang kita bawakan hari kelebihan. ini. Mengenai dengan kelebihan bersedekah itu. Okey. Jadi ketani semua sedia maklum bahawa setiap amal kebajikan yang ketani lakukan kerana Allah Ta'ala itu akan mendapat balasan, ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu berunsur pahala ataupun sebagainya. Dan juga dalam bersedekah ni pun tidak kurang juga. Ada kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada orang yang bersedekah ni. Jadi yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang lebih kurang mafhumnya, perumpamaan bagi orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah adalah seperti menanam sebiji benih, yang mana sebiji benih ini akan menumbuhkan 7 tangkai. Dan kemudian setiap tangkai ini akan menumbuhkan lagi mengandungi 100 biji. Jadi kalau kita ni bayangkan daripada sebiji benih itu, ia boleh menumbuhkan rangkaian 7 tangkai, kemudian 100 biji dalam setiap tangkai itu, masya-Allah banyak, indah terhitung. Jadi apa yang dapat kita ni faham daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi itu adalah ganjaran berlipat kali ganda pahala yang akan kita ni terima apabila kita ni bersedekah itu. Jadinya dia disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menyediakan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa ini, maka dia akan mendapat pahala. Topik kita ni yang kita disebutkan tadi adalah pahalanya, kelebihan bersedekahannya, ia akan mendapat pahala sebagaimana orang yang berpuasa tadi itu tanpa dikurangkan sedikit pun pahalanya. Jadi dengan bersedekah ni kita ni sudah dijanjikan dengan berlipat kali ganda pahalanya. Ditambah lagi dengan bulan Ramadan yang memang kita ni kena janjikan juga apa saja yang kita ni lakukan berlipat kali ganda lagi pahalanya. Jadi why not kita ni teruskan ambil manfaat di dalamnya, iaitu kelebihan bersedekah. Dan kemudian
sedekah ni juga dapat menghapuskan dosa. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, sedekah dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Tetapi perlu kita ni ingat, dosa itu ia indahkan terhapus dengan sedekah semata saja. Ia perlu disertakan dengan taubat dan juga istighfar. Dan juga kita ni bulan Ramadan ni tadi kurang makan. Jadi perbanyakkan juga istighfar. Dan yang terakhir adalah orang yang bersedekah ni akan mendapat naungan di hari akhirat nanti. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan di hari akhirat. Salah satunya adalah orang yang mengeluarkan sedekah. Ibarat yang mengeluarkan sedekah dengan tangan kanan tanpa tangan kirinya mengetahui. Bukan maksudnya tangan kanan bersedekah, tangan kiri disembunyikan. Bukan. Maksudnya bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya daripada huraian topik kita ni hari ini, kelebihan bersedekah. Dan apapun terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Ustazah. Ilmu yang cukup berguna di pagi 11 Ramadan kita diperolehi agar kita ni lebih memahami apa sebenarnya konsep sedekah yang sebenarnya menurut perspektif Islam dan apa bentuk kelebihan yang boleh kita ni raih apabila bersedekah dengan seikhlasnya. Terima kasih kita sekali lagi Ustazah Rosni binti Abdul Rahman atas penerangan pada hari ini. Di samping itu dapat juga kita ni ketahui apakah juga adab-adab yang harus kita ni jaga apabila kita ni menghulurkan bantuan. Kerana apabila kita ni menghulurkan bantuan itu sesuatu yang baik, kita ni inda mahu ianya menjadi sebaliknya. Terima kasih dan Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Mungkin melalui ilmu pengetahuan yang kita ni peroleh sebentar tadi, ada satu konsep baharu kita ni cuba terapkan dalam kehidupan kita ni. Bukan menyatakan memaparkan aktiviti bersedekah itu sesuatu yang dilarang, tetapi orang kita ni perlu berfikir sedalam-dalamnya berkenaan dengan adab dan tata cara yang betul. Mungkin cukup hashtag satu sedekah satu hari. Hashtag dan sedekah. Hashtag dan tarbiyah. Syukur Alhamdulillah Auda. Rampai pagi menutup tirainya bersama Auda 11 Ramadan 1444 Hijriah pada kali ini. InsyaAllah kita ni akan bersua lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.